Hai Shalom saudara-saudari terkasih, selamat kembali dalam program Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Saya mendoakan anda semua sehat-sehat dan damai sejahtera. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Semuanya Itu Kerana Guru. Ayat pembukaan Injil pada pagi ini iaitu Matius 10 ayat 22 menyatakan, "Dan kamu akan dibenci oleh semua orang kerana namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan." Apabila kamu mempelajari sebuah kisah dalam Matius 17 ayat 24 hingga 27, kamu akan mendapati bahawa apabila beberapa pegawai Yahudi datang mengganggu Petrus tentang cukai, mereka tidak bertanyakan tentang cukai Petrus daripadanya. Sebaliknya, mereka berkata, "Apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu?" Dalam Matius 17 ayat 24. Dalam erti kata lain, adakah gurumu membayar cukai? Mereka tidak menghiraukan Petrus dan sebaliknya menumpukan perhatian kepada guru. Ianya selalu begitu. Semuanya itu kerana guru kita. Dunia membenci kita bukan kerana siapa diri kita, tetapi kerana siapa yang kita wakili, Yesus Kristus. Mereka akan membenci kamu oleh kerana imanmu kepadanya. Tidak kira bagaimana hebatnya kamu, seberapa banyak kamu telah tolong, bagaimana baiknya kamu, betapa berkejayanya kamu, ia tidak akan memberi sebarang perbezaan kepada mereka kerana kamu dikaitkan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kebencian syaitan terhadap Yesus dipanggil sebagai roh dunia. Dunia membenci Yesus. Ramai individu yang tidak begitu mengenali Yesus, namun mereka masih membenci Dia. Dan kamu pula tertanya-tanya mengapa? Bagaimana mereka boleh membenci seseorang yang tidak mereka kenali? Hal ini disebabkan oleh roh dunia. Ia telah menawan ramai orang di dunia ini dan ia menggerakkan mereka untuk berfikir tentang guru dalam kebencian. Mereka mahukan agama, mereka inginkan doa, mereka mahu mempelajari sesuatu, tetapi apabila kamu memberitahu mereka tentang Yesus, mereka menolak Dia dengan sekeras-kerasnya. Seorang lelaki bernama Simon mengatakan bahawa Yesus menjadi suatu tanda yang akan dipertikaikan dalam Lukas 2 ayat 34. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang mendakwa bahawa apabila kita menyatakan Yesus adalah satu-satunya jalan, itu adalah ucapan kebencian. Mereka menafsirkan banyak perkara yang kita bicarakan sebagai ucapan kebencian, di mana dengan cara itu mereka membina asas untuk penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristian pada hari-hari akhir. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 25, "Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Apabila kamu dianiaya, ingatlah sentiasa bahawa kamu diutus bukan atas nama anda sendiri, tetapi atas nama Yesus. Oleh itu, Tuhan sendiri akan menjadi perlindungan kamu dan memberikan kamu upah." Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama membuat pengakuan. Saya adalah duta Kristus, pembawa berita-berita kuasa penyelamatannya. Aku teguh, tidak gentar, sentiasa berlimpah-limpah dalam pekerjaan Tuhan, tanpa mengira kesusahan atau penganiayaan di dunia ini.
Aku menang dan penuh kemuliaan di dalam Dia sentiasa dengan berani mengatakan kebenaran dan keberkatan Kristus dan kuasa penyelamatannya sehingga ke hujung bumi. Haleluya, amin. Anda boleh membuat renungan tambahan dalam Yohanes 15 ayat 18 hingga 21, Lukas 2 ayat 24 dan Matius 10 ayat 24 hingga 25. Sampai kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tnimsia@gmail.com. Sekali lagi, tnimsia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.